Lepas tu tadi nak bagi ketua tu apa ni, dia duduk tengok dalam gambar saya duduk tanam pokok, kaki saya duduk sini, duduk flat, tak boleh lah, tak boleh. Oh, dia kira observe. Oh, dia observe. Lepas tu dia kata kalau nak ambil apa tua orang tua dia kata, kalau nak ambil capacity orang pun dia lepas dah kan apa? Daripada kalau ini memang tak dalam orang tu. Ada lama cuma kita itu buat. Kalau banyak kan? Kalau ni. Naik lagi mana ayo? Beri. Oh ya. Boleh. Simple itu. Alhamdulillah. Lepas tu kita ada simple montas sikit berkaitan dengan modul. Buat modul dan try tengok. Kalau ni alhamdulillah. Modul sendiri je. Tak boleh. Harapan saya, murid-murid saya ni bila keluar semuanya ada sumbangan kepada negara supaya diorang ada tujuan. Jadi di sekolah kita cuba latih walaupun diorang tak pandai membaca, tetapi ada macam program ni kita buat secara berpasangan. Tunggu ya ni. Tak boleh beri minggu lah. Okey, pilih satu.
Kena ping lah kau ni. Yang Ini yang ni konsep ni. Ramlan ada sini. Ha. Macam mana tu? Buatlah macam mana kau pula. Oh, dia buri ni kau ni kalau tinggi ni. Masa dia pernah buat sampling kan dulu. Tak boleh buat. Oh, Okey, nak tukar yang ni pula. Yang tengah-tengah. Ha. Tekan banyak lepas tu ha. Okey. Ni tepi lagi satu dulu. Tekan banyak-banyak sikit. Buat pokok. Okey. Terima kasih Thank you. Tisu ni. Mengumumkan kepada tiba Duli Yang Amat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Lagu Dirgahayu Tuanku Raja Muda Perlis dan lagu rasmi sekolah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perlis ke arah rakyat bermentaliti kelas pertama, Raja berdaulat, Raja berilmu, negeri sejahtera, perlis maju. Dengan hormat dan takzimnya, patut menghadap Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra, Ibu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah, Raja Muda Perlis. Ampun Tuanku. Parti-parti sekalian, menjunjung kasih atas limpah perkenan Duli Tuanku bercemar Duli berangkat ke program Titian Kasih 2016 Sekolah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Yang berusaha Tuan Haji Abdul bin Rajab, pemangku pengarah pendidikan negeri Perlis. Yang berbahagia Datuk Johari bin Darus, Setiausaha Yayasan Tuanku Syed Putra. Yang berusaha Media Persekutu Pendidikan Pertahanan Awam Ayub bin Ahmad, Pengetua Sekolah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Yang berbahagia Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Ishak bin Muhammad Radi, Pengarah Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Perlis. Yang berbahagia Lieutenant Colonel Ramlan bin Haji Hanafiah, Wakil Regimen 504 Askar Angkatan Wataniah. Yang berbahagia Encik Abdul Rahman bin Hamzah, Naib Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Para tetamu jemputan, seterusnya hadirin yang dimuliakan. Ampun Tuanku, hadirin yang dimuliakan. Lafaz doa oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mahi bin Ishaq, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah yang telah mengatur dan menentukan sesuatu berjalan dengan lancar. Setinggi-tinggi kesyukuran kami sembahkan kehadrat-Mu ya Allah, yang telah menentukan perhimpunan pada hari ini agar berjalan dengan baik, tulus dan sempurna. Allah jualah yang mentadbir segala urusan dan menentukan keputusan. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu supaya perhimpunan hamba-hamba-Mu ini sampai kepada keputusan yang telah dimaksudkan. Berkatilah kami agar dapat mensejahterakan kepentingan umat dan watan. Ya Allah, ya Tuhan kami meletakkan harapan agar kedamaian dan keselamatan terjalin. Hindarkanlah kami dan dari kemungkaran serta sesuatu yang boleh menjejaskan keamanan. Limpahkanlah rahmat dan ihsan kepada kami dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan amanah, tugas dan kewajipan. Yang Maha Pemurah dengan nikmat pemberian-Mu jua, kurniakanlah kepada kami serta seluruh usrah keluarga kami nikmat kesejahteraan, kesihatan dan kesempurnaan, agar dapat kami berusaha menuju ke arah pembangunan dan kemakmuran yang diridhai-Mu. Allah yang mengetahui tujuan majlis, jadikanlah tujuan dan maksud yang diharapkan. Semoga hidup kami bertambah keimanan dan keyakinan. Naungilah dengan rahmat, bahagia, dirgahayu dan daulat ke atas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah, Raja Perlis, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Tengku Fauziah, Raja Perempuan Perlis, beserta ke bawah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah, Raja Muda Perlis, dan ke bawah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Hajah Laitu Syahrin Akasyah Khalil, Raja Puan Muda Perlis, serta seluruh kerabat baginda. Perihalakanlah negara dan negeri kami dan rakyatnya dan segala angkara dari segala angkara dan malapetaka. Kukuhkanlah perpaduan serta taat setia rakyat kepada Raja pemerintah kami yang dikasihi ini hingga ke akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma
وتفرقنا من بعدهم تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan. Ampun tuanku, hadirin yang dimuliakan. Ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Meja Bersekutu Pertahanan Awam Ayub bin Ahmad, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Perlis, Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Menghadap duli yang teramat mulia Tuanku Said Faizuddin, putra ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalullah, Raja Muda Perlis. Ampun Tuanku, Patih serta seluruh warga sekolah menengah kebangsaan Tengku Sulaiman dengan hormat dan penuh takzim menjunjung setinggi kasih atas limpah perkenan duli Tuanku bercemar duli berangkat ke program Titian Kasih Mega tahun 2016 ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Sesungguhnya dengan keberangkatan duli Tuanku amat besar artinya kepada sekolah ini. Keprihatinan duli Tuanku telah menjadi pendorong dan akan insyaAllah memberi intizam dan suntikan semangat buat patih sekalian untuk meningkatkan lagi dan terus gigih berusaha menjana dan menyebar luas ilmu pengetahuan dan melahirkan generasi berilmu di negeri Perlis ini. Ampun Tuanku, patih mohon limpah perkenan Tuanku untuk patih berucap kepada hadirin sekalian. Yang berbahagia datuk-datuk, diberi penghormat, para penceramah, guru-guru seterusnya, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Saya mewakili semua guru, staf dan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia datuk, diberi penghormat, para penceramah serta agensi-agensi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program Titian Kasih Mega tahun 2016 ini. Ampun Tuanku, patih mewakili seluruh warga Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah ke bawah duli Tuanku kerana telah menerima anugerah Doktor Kehormat dalam bidang pengurusan dari Yala Rajabhat University, Thailand 2 hari yang lalu. Untuk itu, saya pohon semua pelajar-pelajar Sekolah Menengah Tengku Sulaiman yang berada dalam dewan ini dari tingkatan 1, 2 dan 3 untuk memberi tepukan yang gemuruh kepada diri Tuanku. Seterusnya, sebagai identiti lambang bagi mana-mana kunjungan Tuanku berada, kita ada tepukan Perlis. 1 tumpukan, 2, 3, 4 dan 5. Ingat lagi tak? 1 tumpukan dengan kuda 1 jari tu. Ingat? Okey, 1 jari, bukan 1 tepuk, 1 jari, 1 jari. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, terima kasih. Bagi mengakhiri ucapan patih sekali lagi mewakili seluruh warga Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman merapat sembah menjunjung kasih yang tidak terhingga kepada duli yang teramat mulia Tuanku atas perkenan berangkat mencemar duli bersama-sama memeriahkan program Titian Kasih Mega Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman ini. Sesungguhnya keberangkatan duli yang teramat mulia amat besar maknanya dan artinya buat patih sekalian. Mohon patih mengundur diri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titah Diraja sempena program Titian Kasih 2016 Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Meja Bersekutu Pertahanan Awam Ayub bin Ahmad, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman untuk menghadap memohon ampuni limpah perkenan duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis untuk mencemar duli berangkat menyempurnakan titah ucapan
Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Muhsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju, serta salam ke arah Negeri Perlis, rakyatnya bermentaliti kelas pertama. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayah hijau, maka dapatlah kita bersama-sama pada pagi yang sungguh bahagia ini. Mula-mula sekali saya ingin mengucapkan minta maaf kepada khususnya kepada guru-guru dan juga pelajar-pelajar wanita kerana Raja Puan Muda tidak dapat bersama-sama kita pada hari ini kerana anak saya yang nombor 2 sekolah di Penang dia demam semalam, jadi mula pergi nak tengok je, lepas tu tengok dia demam kuat, bawa balik sampai sini pukul 3 pagi tadi. Jadi saya main seorang lah ini. Apa-apa pun insyaAllah baik kot demam kejap lagi. Dan di sini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, khususnya pemangku pengarah, pengetua, Cikgu Ayub, guru-guru, para pelajar, pihak PIBG serta seluruh warga sekolah menengah kebangsaan Tengku Sulaiman, para penceramah yang hebat-hebat belaka. Hebat tak? Best tak? Betul ya? Alhamdulillah ya. Serta Setiausaha Yayasan Tengku Sejahtera Perlis, Datuk Johari Demak Darus, baju kuning Encik Azwan dan Cikgu Hakim selaku penyelaras, serta warga kerja YTSP yang menggemelingkan tenaga menjayakan program kita pada kali ini. Tidak juga lupa juga saya melalukan kehadiran para jemputan yang turut sama melambangkan masa hadir. Sebelum saya meneruskan kita ucapan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Cikgu Ayub dan juga para pelajar kerana yang telah bagi tepukan perlih. Dia blank sikit selalunya. Satu banyak kali, dua jari dia banyak kali kan. Ni first time saya nak satu sekali, dua. Tapi tak apalah, dia dalam dunia ni kita kena ada satu perbezaan dan peningkatan setiap kali satu benda yang betul juga, elok. Boleh buat sekali lagi tak? Okey, cuba try tengok. 1, 2, 3, 4, 5. First time dengar ni. Jadi saya dan Datuk Johari juga mengiringi saya pergi ke Yala Rajabat University. Yala Rajabat, di sana dia panggil Yala Rajabat, B dia tu jadi bat. Jadi tapi bila cakap duit bat tu dia kata bat lah. Jadi kita, siapa sini daripada kaum Siam? Kat tangan. Tak ramai, perempuan je lah. Okey. Apa ni? Tapi Yala, siapa pernah pergi Yala di sini? Di Thailand. Pernah tak pergi Yala? Tak ada siapa pernah Yala. Okey. Yala ni dia selatan Thailand dia pergolakan tani dan sebagainya. Kebetulan pula saya pergi hari Sabtu pagi, tapi 2 hari sebelum tu, hari Khamis malam, polis dan tentera dia adalah buat raid dan tangkap makmal bom yang buat bom kumpulan pemisah ni. Jadi 7 orang kumpulan pemisah telah dibunuh oleh pihak bersenjata Thailand lah. Jadi esok tu hari Jumaat tu, mereka lancar bom rata-rata di area Tani dan Yala tu. Sebab tempat makmal tu mereka jumpa rumah kampung ni 4 km daripada Pekan Tani. 4 km sini pergi ke camp 504 lebih kurang gitu kan. Bukit Keteri, betul tak? Daripada Pekan. Jadi dalam Pekan, maknanya dalam belakang-belakang ni pun kalau nak jadi benda pelik tu boleh jadi. Jadi mereka pun takut, kita lagi takut lah kan. Tapi mereka punya kawalan masuk Padang Besar saja, masuk Belah Siam tu, ada satu kereta dah tunggu depan tu.
dia habaq kita, di situ dia habaq kita, dia ada jamming system. Saya cakap ni tak ada kena-mengena program kita ni sebab saya nak cerita kan. Jamming system. Jadi phone kita semua tak boleh hidup lah. Baik wifi apa tak boleh, apa pun tak boleh. Dia jam terus sebab dia takut bom ada detect apa yang boleh ni kan, apa ni. Lepas tu sampai sudah tak apa. Lepas tu bila kita park kereta, kita nak start balik, tak start kereta pun tak boleh. Kereta-kereta area tu boleh tak boleh start. Depa punya security. Dan selalunya bila VVIP pi negara depa tu simpang-simpang saja polis jaga. Tapi hal ni setiap 20 meter satu pakai dengan bulletproof vest dan sebagainya. Jadi kita pun tengok negara ni, kalau kita sebuah negara dalam keadaan yang tak aman, ya, inilah kita program-program seperti motivasi kita seperti hari ini. Bila negara kita tu tak tenteram, kita nak main sekolah pun tak boleh, kita nak pergi semayang di masjid ke, apa ni Buddhis nak pergi temple ke, nak apa ni orang Cina nak pergi apa ni temple ke, semua tak boleh. Ya, nak semayang tak boleh, nak beribadat tak boleh, nak pergi sekolah tak boleh, orang nak pergi kerja pun tak boleh. Jadi inilah satu benda yang kita negara Malaysia ni kita kena, apa yang kita ada hari ini ni sebagai rakyat yang mentaliti kelas pertama, kita kena bukan setakat jaga keamanan dan apa yang berlaku kedaulatan negara kita, tapi kita kena sama-sama buat bukan setakat bagi kita negara kita ni makin bertambah maju, malah anak cucu kita esok-esok, ya. Pelajar ni adalah pewaris bangsa, ya. Kami ni makin ada anak dah ada setengah tu dah ada cucu dah, kan. Jadi pelajar ni lah yang akan membawa negara ke depan. Jadi kalau daripada sekarang duk buang masa, duk buat benda-benda yang tak patut buat, kita akan jadi satu negara yang bukan menuju ke depan tapi ke belakang. Mungkin pelajar tak tahu, siapa pun tahu Filipina? Ya, pernah dengar Filipina? Apa nama ibu negara Filipina? Manila. Okey. Macam time Datuk Johari ni, ya, Datuk Johari ni 70 lebih dah umur, seusia Satu Saputra. Boleh kata sebelum dalam tahun 80-an lah, ya, awal 80-an waktu presiden dia Marcos, dia kira macam diktator lah lebih kurang cara dia pegang negara dia. Tapi rakyat dia, orang Filipina, dia tengok orang kita Malaysia, dia tak pandang pun sebab dia cakap ada American accent, kan. Dia cakap orang putih apa semua. Pusat-pusat antarabangsa yang sebelah ASEAN ni, waktu itu ASEAN tak ada lagi lah, ya, pun kebanyakannya di Manila, bukan di Singapura, bukan di KL, bukan di Bangkok, kan. Tapi tengok bila dia dah jatuh, politik pun berterabur, rakyat dia merempat satu dunia yang mula-mula di negara Amerika, di Europe, sekarang di Malaysia. Silap-silap nanti kalau tak elok, makin lagi teruk mungkin di Bangladesh pun ada orang Filipina. Kita tak mahu rakyat Malaysia, kita bangga kan, dan ni kita tengok ni 1.5 juta lagi Bangladesh nak main Malaysia, ya. Jangan satu hari nanti kita jadi rakyat yang hidup menumpang negara-negara orang, sebab negara kita bukan setakat tak maju satu hal, tapi nak bina keluarga pun tak boleh sebab tak selamat dan sebagainya. Inilah nasihat saya supaya kita sama-sama bersatu, ya, dalam membawa negara kita ke satu tahap yang lebih membanggakan. Jadi lagi satu sebelum saya lupa, sebab bila saya masuk teks ni dia jadi pasal sekolah ni ucapan saya memang seronok lah baca ucapan bila di prepare oleh sekolah ni, sebab cikgu Iyah memang pandai. Dia straight to the point. Jadi saya kena cerita dulu. Jadi bila ni dia masuk dalam speech saya tu, dia akan concise. Lagi satu perkara adalah saya amat tertarik dan saat ni saya dibawa oleh Mutua melawat dua program untuk pelajar pendidikan khas. Satu ialah kitchen garden dan satu lagi vocational di dalam bilik seberang tu. Dan saya baru ni bulan 12 saya pergi cuti ke London, tapi waktu tu isteri saya kat perempuan, dia bersama dengan Unimed, kita tengah merancang nak bina sebuah autism punya school di Perlis ni. Tahu tak autisma? Pernah dengar autisma?
balik tanya cikgu lah, cikgu tolong explain sikit. Dia ada, saya tak tahu ni orang panggil penyakit ke, bukan penyakit kot, dia bukan sakit, dia autisma. Autisma ni dia satu yang daripada lahir lah, ya. Jadi tanya cikgu sana. Jadi di lebih kurang macam kena pelajar-pelajar pendidikan khas. Saya haraplah, ya. Tadi pun saya tengok, saya amat tertarik sebab program ni tak ada dalam silibus kementerian, tapi atas inisiatif sekolah, ya, nak buat program ni semua. Dan sama dengan apa yang berlaku di England. Cara cikgu di England tu jawab, dan bila dia cerita kat kami, dia kata dia bukan nak bagi budak tu habis sekolah umur 18 tahun ke 17 tahun tu, dia keluar habis cikgu sekolah punya tanggungjawab habis dah, sebab budak tu dah boleh baca, boleh lah berdikari lah konon kan. Dia apa yang dia buat di dalam tempoh yang ada sampai 17 ke 18 tahun ialah supaya kawan tu budak tu yang dalam pendidikan khas ni umur 30 tahun dia bukan sekadar jadi masyarakat yang jadi satu beban untuk negara, untuk kita, negeri dan negara. Maknanya dia tak mau rakyat dia tu tak ada contribution, tak ada sumbangan. Dia tak mau rakyat tu duduk tengok TV je satu hari, celak mata lepas subuh, kalau sembahyang subuh sampai ke habis, lagi tak ada TV, tak habis kan, 24 jam ada duduk tengok TV je. Jadi dia tak mau rakyat dia macam tu. Dia nak rakyat dia yang umur 30 tahun tu boleh bayar tax, boleh bayar cukai. Maknanya bila boleh bayar cukai, maknanya you mesti dapat lebih gaji daripada cukai, kan? Begitu juga lah ni kita di Perlis, dan saya amat alu-alukan program yang dibuat di sekolah ni, yang mana kita nak, kalau Majlis Agama Islam, saya yang dipetua, kita akan cuba tunggu proposal daripada sekolah ni. Kita tengok apa kita boleh bantu supaya esok-esok ni pelajar-pelajar pendidikan khas tu boleh berdikari, dan bukan dekat boleh berdikari, mungkin dia boleh buat berniaga yang dia sendiri boleh jadi pembayar zakat setiap hari. Tu pendidikan khas. Tapi saya harap pelajar-pelajar ni mungkin ada yang daripada keluarga yang senang kan. Saya tahu bukan semua senang kan, tapi mungkin ada siapa-siapa yang senang, yang ada tanah ke apa sikit, ajak berkawan dengan mereka ni. Kawan dengan mereka ni boleh tolong mereka, kan? Yang mana ada orang buat syarikat, buat kek ke, bakery ke apa, tolong mereka, ya, supaya mereka pun boleh bertumbang ni. Kita pun dapat pahala, dunia kita dapat, ya, pahala di akhirat pun kita dapat. Kita kena cari benda-benda kecil-kecil, poin-poin free untuk kita di akhirat kelak. Benda-benda macam ni, tolong mereka. Tu hak bahagian mereka. Tapi bahagian kita pula, kita ingat budak pendidikan khas, apa kita nak umur 30 esok-esok dia jadi manusia yang menyumbang. Tapi kita macam mana hak yang sihat ni, yang handsome, yang cantik-cantik, yang cerdik-cerdik ni, apa kita umur 30 tahun ni kita nak jadi apa? Kan? Umur kalau katalah boleh masuk universiti, baguslah. Umur 23 ke graduate. Apa tu nak kena cari kerja pula. Kalau tak cari kerja pula, nak kena entrepreneur, nak kena usahawan kan. Jadi kita kena start daripada sekarang, fikir macam mana kita nak ni. Betul tak? Kalau tak masuk universiti pun tak apa. Kalau tak berjaya, bukan semua orang boleh masuk universiti. Tapi kita kena perancangan. Dia tak boleh masuk universiti, kita lepak. Betul tak? Jadi kita kena ada perancangan daripada lah ni. Umur 13 lagi banyak masa. Kalau umur 14 kurang setahun, rugi setahun. Umur 15 rugi 2 tahun lagi banding dengan kawan-kawan kita. Jadi itu nombor satu. Nombor dua, kita kena cari dah kawan-kawan kita elok-elok bagus-bagus ni, kan? Macam apa dia kita boleh buat esok-esok sama-sama, ya? Supaya kita sama-sama maju ke depan, kita sama-sama boleh cari makan, kita sama-sama boleh kahwin esok-esok. Siapa tak mau kahwin sini? Bukan esok lah, esok-esok. Esok kahwin susah, mesti semua nak kahwin kan. Bila kita kahwin ni esok kita tak mahu kahwin, cerai kan. Cerai kita selalu cerai, boleh cari lain seorang lagi kan. Tapi anak kita apa jadi kan, betul apa? Betul tak? Kita jadi sebagai rakyat yang mentaliti kelas pertama, kita buat benda-benda, kita susun elok, kita fikir manusia, betul lah, manusia merancang, Tuhan menentukan. Tapi kalau kita tak rancang, Tuhan nak tentu benar. Tuhan nak jaga berapa bilion rakyat, betul tak? Kita kena jaga diri kita sendiri, ya. Saya tengok pada saat ini Tuhan nak apa akan mengubah, kita kena mengubah apa diri kita macam mana kata? Allah tak akan mengubah nasib satu kaum tu kalau dia sendiri tak ubah. Semua dalam tangan kita, ya. Okey, gitulah lebih kurang apa yang saya nak kata. Tapi saya selalunya saya ada Profesor Muharrikh tapi hari ni tak ada.
Sebab bila ada Profesor Mahathir, kami ada kita ada senaman apa semua. Jadi saya punya ucapan pun tak apa nak jadi ni, sebab mood dia tu, momentum Profesor Mahathir yang selalu mic tu tak ada hari ni. Dia pun tak abang saya. Pasal apa dia tak ada. Okey, balik kepada serious part. Ini short speech saja. Para pelajar sekalian, ketika Inggeris menjajah suatu masa dahulu, masyarakat telah dimomokkan dengan kepercayaan bahawa kemahiran, kebolehan dan pekerjaan adalah berdasarkan kaum dan keturunan. Maka kita pun percaya bahawa orang Melayu kerjayanya petani atau nelayan, ataupun jika tinggi sedikit tahap pendidikannya, sekadar menjadi kerani di jabatan kerajaan. Kaum India pula digambarkan oleh Inggeris sebagai pekerja di ladang, manakala kaum Cina sebagai peniaga, pelombong atau peneroka bandar. Inilah perangkap minda yang memenjarakan kita untuk sekian lamanya. Kita dah merdeka berapa tahun dah? Tahun ni tahun yang ke berapa? 58? 59? Okay. Akibatnya lahirlah generasi yang suka dibina kembali jati dirinya. Justru yang penting kini adalah bukan apa yang telah berlaku, tetapi apakah yang harus pelajar lakukan untuk menghadapi belenggu itu. Maka bersedialah untuk berubah dan berani menghadapi perubahan. Jika ada halangan, cari jalan untuk atasi cabaran. Jika ada masalah, selesaikan secara bijak dan berhemah. Jika kurang ilmu, belajarlah tanpa jemu. Begitu juga untuk membentuk budaya positif dalam diri, maka minda yang positiflah yang menjadi tapak membentuk perubahan tersebut. Dalam menempuh cabaran moden dan globalisasi ini, milikilah minda juara. Minda yang bersedia melakukan perubahan. Ia perlu diperkasakan dan dikembangkan dalam kalangan pelajar agar pelajar SMK Tunku Sulaiman ini menjadi pasukan yang bersedia untuk berubah dan bersedia untuk maju ke hadapan. Terdapat 5 asas perubahan yang perlu dimiliki oleh setiap pelajar. Pertama, miliki azam yang kuat. Ada azam tak? Mai pagi tadi ni apa kamu azam? Tahu tak program hari ni untuk apa? Tak sebelum mai pagi tadi? Tak tahu? Tahu bagus. Ambil tahu lah. Kita setiap benda yang kita nak ni, sebelum nak belajar pun macam tu juga. Okay? Kita kena ada azam. Kita boleh ada azam kalau kita tahu apa yang kita nak buat. Kan? Kita sembahyang pasal kita nak Tuhan terima kita punya ibadat. Kan? Kita main sekolah sebab kita nak dapat ilmu. Kita main bola sebab kita nak menang. Kan? Ataupun kalau kita berlatih tang-tang untuk kesihatan diri. Tapi kalau kita buat sesuatu tu kita tak tahu matlamat dia, kita buang masa. Betul tak? Kedua ialah usaha yang bersungguh-sungguh. Ya? Usaha sungguh, tak ada usaha memang tak akan berjaya. Doa lah tara mana pun tak akan berjaya. Nah, jadi kita kena usaha sungguh-sungguh. Ketiga ialah guru yang membimbing. Kita ada banyak guru semua mantap-mantap belaka. Ya? Depa pun ada, depa tak akan ada pilih kasih dan sebagainya. Kita kena pilih dekat dia. Satu guru dalam satu kelas 40 orang ada. Ada tak? Dia ajar apa yang dalam silibus. Kalau kita tak tahu, kalau kita tak pergi tanya dia tak akan tahu. Dia macam doktor, kan? Tok Bomo betul lah, murung kan? Kan, kalau pergi jumpa Tok Bomo tu, saya ada masalah, dia habaq macam-macam kan? Kalau cikgu, dia macam doktor, you pergi jumpa doktor masuk kat pintu tu, dia kata Assalamualaikum, doktor mana nak tahu dia sakit apa? Kecuali pergi dah sengit dah accident ke apa, dia nampak lah kan. Tapi kalau kat demam dia tak tahu, jadi dia kena check. Kita kena habaq dia, saya sakit tang ni, saya ada celik ke, saya muntah ke, saya pening kepala kan. Bila kita habaq dia, baru dia boleh tolong dekat mana yang dia boleh tolong. Jadi ingat, cikgu duduk situ, you kena guna masa dia. Dia akan ada masa untuk you, tapi you kena minat lah. Jangan cikgu ajak tak tahu apa dia ajak. Dia tak ada masalah, dia dah jadi cikgu dah. Kan? Kita yang ada masalah kalau kita tak faham. Kan? Dan buat menyusahkan cikgu tu, dia tak rugi apa pun. Kita aja rugi. Dan kawan kita rugi. Kan? Hak tu yang lagi layak. Kita rugi tak apalah, kita memang buat bagi rugi. Kawan-kawan kita rugi, saya rasa dosa besar. Dia tak? Keempat, teman-teman yang mendorong. Hak ni saya dah sebut tadi.
Kalau kawan kita bagus, kita jadi bagus. Kawan kita tak bagus, kita tumbang tak bagus. Hak tu senang. Nah? Serta persekitaran yang baik. Jadi hadirin sekalian, mari kita saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak sekolah dan semua yang bertungkus lumus setiap kali program-program saya untuk menjayakan bila saya nak hadir. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah, dan insya-Allah lah 3 tahun lagi main pula. Dan Cikgu Ayub ni tahun lepas baru saya ni waktu kuliah di sekolah agama. Saya menyeru semua agar sama-sama meneguhkan tekad serta usaha mekal dan mempertahankan perpaduan keharmonian kaum serta agama demi kemakmuran, kesejahteraan dan kejayaan kita bersama. Dengan ini saya merasmikan Titian Kasih Mega Peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Negeri Sulaiman tahun 2016. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih Tuanku. Ampun Tuanku, hadirin yang dimuliakan. Acara majlis akan diserikan dengan majlis persembahan cenderamata kenang-kenangan menjunjung kasih. Cenderamata ini adalah hasil kerja pelajar pendidikan khas tingkatan KO 3, iaitu Saudara Muhammad Faiz bin Zulkifli, Barupa Madu Kelulun. Dengan ini majlis dengan sukacitanya mempersilakan Saudara Muhammad Faiz bin Zulkifli, pelajar pendidikan khas tingkatan KO 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman, untuk menghadap memohon ampuni limpah perkenan dan seterusnya mempersembahkan cenderamata istimewa kehadapan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Dipersilakan. Ampun Tuanku, patut menyembah maklum hanya setakat ini untuk acara program Titian Kasih 2016 Sekolah Kebangsaan Tengku Sulaiman berakhir. Patut sekalian dengan penuh hormat dan takzimnya menjunjung kasih atas limpah perkenan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Mencemaduli berangkat ke sekolah kami. Semoga kita semua diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Hadirin sekalian, dipersilakan berdiri bagi lawangan diraja Dirgahayu Tuan. Dirgahayu Tuanku. Dirgahayu Tuanku. Dirgahayu Tuanku. Hadirin dimuliakan, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis berangkat meninggalkan majlis.